So coolant Toyota lama-lama akan jadi warna purple ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana. Okey, yang selalu mengikuti channel kami di YouTube channel kami RBM Radiator TV. So kembali lagi kita di dalam segmen Q&A ataupun sesi soal jawab kita berkaitan dengan sistem penyejukan enjin kereta anda ataupun sistem radiator kereta anda. So dekat sini tim kami dah kumpulkan ada 3 lagi soalan yang RBM ingin jawab pada sesi kali ini. Soalan pertama daripada Kadil Ban. So, okey, salam. Waalaikumsalam. Kalau kita bawa kereta laju, temperature naik lebih dari separuh tapi tak sampai merah, sebab apa? So okey, so ini yang mungkin RBM boleh kongsikan ataupun menjawab soalan ni secara detailnya. Kebiasaannya apabila temperature meter kereta anda naik tinggi lebih daripada kebiasaan dia, yang kebiasaan dia tak lebih daripada separuh, tapi mungkin kali ini dia lebih daripada separuh. Ada mungkin yang setengah kes yang kita jumpa dia naik kepada 3 suku apabila kereta laju. Contoh dia kita tengah ride ataupun tengah pandu di highway. So kebiasaannya apa yang berlaku berdasarkan pengalaman kami di RBM Radiator, kebiasaannya perkara sebegini ataupun gejala sebegini adalah disebabkan radiator kereta tersumbat. Itu kebiasaannya, masalah utama yang selalu kami jumpa apabila kita bawa di highway ataupun dengan kadar kereta dengan kelajuan yang tinggi tapi temperature tinggi. So dia di sebaliknya pula. Kalau kebiasaannya apabila kereta kita slow ataupun kereta di traffic jam ataupun di traffic light, temperature tinggi, dia lain pula masalah dia. Okey, tapi apabila kereta laju, contoh kita bawa laju, kadang-kadang kita naik bukit ataupun bawa laju di highway tetapi temperature naik tinggi daripada kebiasaannya, itu kebiasaannya yang selalu kami jumpa radiator kereta tersumbat. So apa yang perlu anda lakukan, anda perlu servis radiator tu. Anda perlu buka radiator tu untuk servis. Kena pastikan salur-salur tube di dalam radiator tu tidak tersumbat. So, okay, so itu soalan pertama yang RBM dah jawab. So kita pergi mungkin kepada soalan yang kedua yang diajukan ataupun ditanyakan kepada kami di RBM Radiator. So, okay, so soalan kedua daripada Udin. Okay, kereta Wira saya buat bypass, maksudnya bila on switch kipas pusing, ada apa-apa kesan tak? So ini juga kebiasaannya kepada banyak sebenarnya kita jumpa yang berada di luar sana yang dah buat dipanggil bypass radiator fan ataupun kipas radiator ni. So ini juga banyak sebenarnya kita jumpa yang berada di luar sana. Kebiasaannya kepada kereta-kereta yang agak berumur ataupun agak berusia, yang mungkin kereta lama, yang kebiasaan ni dah tak melalui sensor ataupun termosensor yang mengawal kipas on dan off itu. So ini kebiasaannya yang direct, kita on switch saja dia dah, kipas tu dah berpusing dah. Okey, so kebiasaannya kepada yang mungkin dah mengalami ataupun dah pun kereta mereka situasi seperti ini. So apa yang mungkin RBM boleh kongsikan kepada anda, dia tak, kalau untuk kereta-kereta macam model Wira, Iswara, kereta-kereta lama, dia tak banyak efek tentang sistem di dalam radiator itu. Okay, apa-apa yang kelemahan yang sebenarnya kita boleh jumpa, satu dia jangka hayat radiator fan tu dia akan jadi pendek sebab kita dah on dia, korang kata always on ataupun sentiasa berpusing. So mileage, maksudnya mungkin kalau kita boleh guna lama lagi radiator fan tu, so mileage dia dah jadi pendek sebab kita dah gunakan dia. Sebab sepatutnya kipas radiator dia tidak berpusing sepenuhnya ataupun tidak sentiasa berpusing. Kipas radiator berpusing hanya berdasarkan signal ataupun isyarat yang dihantar oleh sensor mengatakan perlu untuk kipas itu bekerja ataupun berpusing. Contohnya kalau macam kita ride ataupun kita drive dekat highway laju, kita ada flow angin daripada depan, so kita tak perlu, kipas itu akan off. Kebiasaannya kipas bekerja pada waktu traffic jam, dekat traffic light ataupun kita berhenti lama, dekat situlah baru kipas itu bekerja. So tapi kepada masalah ini ataupun mungkin kes sebegini, so mungkin kepada kereta-kereta lama dia tak ada masalah, dia tak akan mengganggu orang kata sistem radiator tu. Tapi satu dia adalah jangka hayat
radiator fan tu akan menjadi pendek. So okey, mungkin tapi kalau kepada kereta-kereta yang baru yang mempunyai ECU ataupun ECM yang intelligent ni, so dia akan ganggu nanti dalam sistem ECU anda tu, yang selalu nanti lama kelamaan trouble code akan appear ataupun akan menyala, engine check akan menyala, menunjukkan ada sesuatu tak kena terhadap electrical system radiator kereta itu. So okey, so itu soalan yang kedua yang mungkin RBM dah bawakan kepada anda. So kita pergi kepada soalan yang ketiga. So daripada Syamir Yaakob, so coolant Toyota lama-lama akan jadi warna purple ke? So okey, ini juga yang mungkin belum RBM jawab ataupun terima soalan-soalan sebegini sebelum ini. So kebiasaannya kalau coolant yang RBM pernah sampaikan, coolant kalau jenis Toyota yang berwarna merah tu, so kalau coolant ori ataupun tiruan, yang itu RBM dah kongsikan di dalam YouTube channel kami. So mungkin anda boleh tonton jika anda ingin lebih jelas bagaimana kita nak membezakan coolant original dan coolant tiruan ni. So dekat sini apa yang RBM mungkin boleh kongsikan kepada anda. So jika coolant Toyota ni yang original, kebiasaannya apabila mileage dah sampai waktu kita nak servis tukar kepada coolant yang baru, so kebiasaannya coolant yang original Toyota berwarna merah ni akan menjadi kepada coklat. Okey, apabila itu salah satu petanda yang menunjukkan coolant itu dah sampai tahap untuk ditukar ataupun di-flush kepada coolant yang baru. So okey, so mungkin agak sedikit salah info ni, bukan berwarna purple tapi dia akan menjadi kepada brownish ataupun coklat. So tapi kepada coolant, kalau yang coolant tak original ataupun imitation ni, dia akan merah sampai bila-bila. So okey, sebab kandungan tu bukan sebenarnya banyak perwarna di dalam coolant itu. So, tapi kepada coolant Toyota yang original, dia akan menjadi kepada coklat. So kita dah tahu itu sebagai titik pengukur untuk coolant itu, bermaksud coolant itu dah perlu di-flush ataupun ditukar kepada coolant yang baru. So okey, so itu 3 soalan yang RBM dah jawab daripada soalan-soalan daripada anda. Jika anda masih ada lagi ataupun sebarang pertanyaan, kemusykilan, ingin penjelasan berkenaan dengan sistem penyejukan enjin kereta anda ataupun sistem radiator kereta anda boleh dropkan di ruangan komen kami. Nanti tim kami akan sentiasa mengumpulkan soalan-soalan anda untuk RBM jawab di sesi-sesi kami di masa akan datang. So okey, so sampai kita berjumpa lagi di sesi kami di masa akan datang, di video-video kami di masa akan datang. So jangan lupa, jika anda rasa video ini boleh membantu anda ataupun kita boleh membantu lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana supaya mereka lebih jelas berkenaan dengan sistem radiator kereta ini, so anda jangan lupa subscribe dan sharekan kepada mereka. So sampai kita berjumpa lagi di sesi kami di masa akan datang. Anda tanya, RBM jawab. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.